Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Arifin. Saya akan menyambung pelajaran kita setelah kita mengetahui sejarah jadual berkala unsur, dan hari ini kita akan masuk kepada topik bagaimana prinsip asas dalam penyusunan unsur-unsur dalam jadual berkala unsur. Okay, kita perhatikan slide di sini. Saya akan tengok slide satu persatu. Okey. Okey, yang pertama jadual berkala unsur. Kita akan tengok prinsip asas dalam penyusunan unsur dalam jadual berkala unsur. Okey, macam mana? Unsur-unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Maksudnya, kalau kamu tengok dekat dalam jadual berkala unsur, dalam jadual berkala unsur ni, jadual berkala unsur moden maksud saya, jadual berkala unsur ni pengkelasan dia dia disusun dari kiri ke kanan. Maksud dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara melintang. Cukup turun bawah. Cukup garis dia turun bawah. Maksud dia dari kiri ke kanan dengan syarat mengikut tertib menaik nombor proton. Okey, lajur-lajur menegak, maksud dia menegak. Ini menegak. Menegak dalam jadual berkala unsur kita panggil kumpulan. Dinomborkan 1 sehingga 18. Sekejap lagi kita akan tengok jadual berkala unsur. Dan lajur-lajur melintang dalam jadual berkala unsur dipanggil kala. Tadi menegak kumpulan, melintang kita panggil kala. Okey, kita tengok jadual berkala unsur. Okey, jadual berkala unsur ni diambil daripada laman web IUPAC dan ianya lengkap pada tahun 2018. Setelah unsur organisasi yang terakhir dijumpa tahun 2018, tak silap saya dijumpai 2016 tapi dikemas kini pada tahun 2018, saya ingat saya. Okey, kita tengok jadual berkala. Okey, ni kalau kamu tengok dekat yang saya dah buat dulu, yang saya dah buat kat situ, kumpulan. Okey, kumpulan. Okey. Kumpulan adalah yang menegak. Manakala yang melintang. Okey, manakala yang melintang adalah kita panggil dia kala. Ni melintang. Yang tadi menegak. Okey, seterusnya. Beberapa kumpulan unsur diberikan nama khas. Kalau kumpulan 1, kita namakan dia sebagai logam alkali. Kalau kumpulan 2, logam alkali bumi. Kalau kumpulan 3 hingga 12, kita panggil dia unsur peralihan ataupun logam peralihan. Manakala nama kumpulan 17, kita panggil dia halogen. Manakala kumpulan 18, kita panggil dia sebagai gas adi. Okey, kita nak kenal kumpulan dan logam dan bukan logam. Kat sini saya namakan sebagai teknik jari jemari. Okey, teknik jari jemari ni maksud dia tangan kiri, saya angkat tangan kiri ya. Tangan kiri dan tangan kanan. Okey, tangan kiri, tangan kanan. Okey, macam mana? Okey, cuba jadikan macam tu bentuk dia. Okey, macam tu lebih kurang bentuk dia macam tu. Nampak tak? Okey, macam tu lebih kurang. Tangan kiri dan ni tangan kanan. Okey, dapat nah? Okey, seterusnya. Okey, apa yang teknik jari jemari ni untuk apa? Maksudnya di dalam jadual berkala unsur, kita nak kenal pasti logam-logam ataupun bukan logam yang berada dalam kumpulan di dalam jadual berkala. Okey, tengok satu-satu. Yang ini adalah kumpulan 1. Kita tengok. Okey. Seterusnya, kumpulan 2. Kumpulan 3 hingga 12. Kumpulan 13. Dan sebelah kiri, tangan kiri, cuba buat masing-masing. Kita katakannya sebagai unsur logam. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 hingga 12 dan kumpulan 13. Maksudnya tangan kiri kita ni adalah unsur logam. Senang kita nak ingat. Okey, kenapa? Ianya nanti
Ya, saya akan terangkan lanjut bagaimana untuk kita melakukan ikatan kimia di dalam jadual dalam bab 5 selepas ini. Selepas bab jadual berkala ada ikatan kimia. So, penting untuk kita kenal unsur logam ataupun unsur bukan logam dalam jadual berkala. Okay, seterusnya tangan kanan. Tangan kanan macam ni je lah. Okay, tengok. Kumpulan 14, kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17, kumpulan 18. Okay, kumpulan 18. Okay, ada nampak bayang-bayang kat situ. Okay. Menariknya, kumpulan 14 adalah unsur separa logam, manakala 15, 16, 17 dan 18 adalah unsur bukan logam. Separa logam ataupun dikenali sebagai metalloid dan unsur bukan logam dikenali sebagai unsur bukan logam dikenali sebagai unsur logam. Kebanyakannya adalah gas lah. Minta maaf. Tersasul pula gas tu. Maksud dia ada gas, macam contoh kumpulan 18 gas juga, kumpulan 17 adalah gas, kumpulan 16 juga kebanyakannya terdiri daripada gas. Ada jugalah beberapa pengecualian, tapi beberapa pengecualian sedikit tu kita abaikan. Macam contoh kumpulan 13 boron. Kumpulan 13 boron. Kalau ikutkan kat situ dianya adalah separa logam, tapi kita abaikan sebab kelalunya kumpulan 18, kumpulan 13 ni kita rujuk kepada gallium, aluminium. Jadi kita rujuk dia kumpulan 13 ni kebanyakannya daripada 6 unsur kat situ, satu saja yang bukan logam. So kita anggap kumpulan 13 ni adalah sepenuhnya adalah unsur logam. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana kita nak menghafal 20 unsur yang pertama dalam jadual berkala unsur? Bermula daripada hidrogen sampailah kalsium. Kat sini saya cipta kaedah dengan menggunakan lagu terpulang. Setengah orang menggunakan akronim, tapi saya lebih gemar untuk menggunakan lagu kerana ianya lagi kalau kita mengingat melodi dengan baik, lirik dengan baik, maksudnya kita boleh ingat satu-satulah dia punya unsur-unsur daripada hidrogen sampai kalsium. Okay, lebih kurang macam ni lah. Dan maaf saya bukan artis, tapi saya cuba mengalunkan dengan baik. Lebih kurang macam ni. Hi haliba bokani ok flone namak alsiposu klor akasium. Okay, sekali lagi ya. Hi haliba bokani ok flone namak alsiposu klor akasium. Okay, sekali lagi. Cuba ikut pelan-pelan. Mungkin kita akan dapat rentak dia dan kita dapat lirik dia dengan pelan-pelan. InsyaAllah. Hi haliba bokani ok flone namak alsiposu klo akasium. Okay. Hi haliba hydrogen, helium, lithium, beryllium. Bokani ok boron, carbon, nitrogen, oksigen. Flone namak fluorine, neon, natrium, magnesium. Alsiposu aluminium, silikon, fosforus, sulfur, kloakasium, klorin, argon, kalium dan kalsium. Semua tu 20. Okey. Macam mana nak menentukan kedudukan unsur dalam jadual berkala unsur? Okey. Ni selalunya kita menggunakan apa? Selalunya susunan elektron atom. Okey, saya bagi contoh yang pertama. Saya bagi atom lithium. Nombor proton bagi atom lithium adalah 3. Maka susunan elektron bagi atom lithium ialah 21. Okey, susunan elektron atom lithium adalah 21. Jadi satu tu merujuk apa? Satu itu merujuk kepada elektron valence dia. So elektron valence ialah 1 dan ianya merujuk kepada kumpulan 1. Okey. Dan berapakah bilangan petala yang berisi elektron? Bilangan petala berisi elektron 2, 1. Maksud dia ada 2 petala. Maksud itu menunjukkan ianya berada di skala 2. So, di manakah letaknya atom lithium dalam jadual berkala unsur? Ianya terletak di dalam kumpulan 1 skala 2. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Contoh 2 iaitu nombor proton bagi atom kalsium ialah 20. Bilangan elektronnya adalah 20. Jadi, susunan elektron atom kalsium ialah 2882. Okey. 2882. Okey, elektron valence. Tengok, elektron valence merujuk kepada kumpulan 2.
Okey, elektron valence merujuk kepada kumpulan. Jadi ianya adalah kumpulan 2. Berapakah bilangan petala dia? 1, 2, 3, 4. Okey, bermaksud bila 4 petala yang berisi elektron, dia ada 4 petala yang merujuk kepada kala keempat. Kala 4. Maksudnya atom kalsium berada di dalam jadual berkala unsur pada kumpulan 2 di kala 4. Okey, tengok contoh yang ketiga. Nombor proton atom klorin 17. Bermaksud susunan elektron atom klorin ialah 287. Jadi 287. Okey, seperti saya beritahu, elektron valence dia ada 7. Maksud dia kumpulan, patutnya kumpulan 7. Tidak. Ianya kumpulan 17. Bermula daripada kumpulan, kalau sekiranya elektron valence dia adalah 3, ianya dikira sebagai kumpulan 13. Kalau elektron valence dia 4, kumpulan 14. Maksudnya kita tambah 10 kat situ. Sebab kita logam peralihan tak terlibat dengan cara susunan elektron macam ni. Jadi kita tambah 10 bagi apabila elektron valence dia adalah 3. 3 sehinggalah 8. Maksudnya elektron valence kat sini 7, dia akan jadi kumpulan 17. Kalau petala berisi elektron menunjukkan kepada kala. Bermaksud sini ada berapa? Sama juga macam tadi. 3. So dia akan jadi kala 3. Maksudnya atom klorin berada pada kumpulan 17 kala 3. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Okey. Nombor proton atom aluminium ialah 13. Ini bermaksud susunan elektron atom aluminium ialah 283. Okey, 3. Kumpulan 13. Okey, saya beritahu tadi 3 hingga 8 kita kena tambah 10. Ianya merujuk kepada kumpulan 13. Skala ada berapa bilangan petala berisi elektron? 1, 2, 3. So dia merujuk pada skala 3. Itu saja penerangan ringkas berkenaan dengan susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Okey, kita bertemu lagi di pembelajaran seterusnya. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.